Hai, Assalamualaikum anak-anak murid sekalian. Uh, Selamat pagi, hari Khamis, 18 hari bulan. Cikgu harapkan anak-anak semua sihat-sihat belaka, ya, uh, dan dapat mengikuti pengajaran cikgu pada pagi ini. Okey. Okey, untuk uh, hari ini, ya, untuk hari ini uh, kita akan kita akan menceritakan sebelum ni kita dah cerita tentang contoh-contoh punca krisis air, ya, krisis air di negara kita. Okey. Jadi hari ini kita akan bincangkan dua perkara lagi, iaitu kesan-kesan yang berlaku, okey. Kesan-kesan yang berlaku dan juga langkah-langkah macam mana nak kurangkan apa nama kesan krisis air ni. Okey. Kita lihat. Scroll dulu. Keluarkan siap, tak boleh nampak mana ni. Okey. Okey. Kesan krisis air di Malaysia. Yang pertama, anak-anak murid lihat, kita tengok kekurangan bekalan air bersih. Okey. Maksud dia, kalau tengok gambar ni kan nampak dia ambil lori dekat lori air, dia hantar air, ya. Sebab apa, biasanya dia duduk di bandar lah, ya. Jadi apa nama, antara sebab-sebabnya macam tu lah, krisis air disebabkan kemarau, ya. Disebabkan air tercemar. Kalau kamu ingat baru-baru ni ada krisis air di Selangor, ya. Krisis air di Selangor ini bukan sebabkan kemarau, bukan, bekalan air di Selangor terjejas kerana terdapat apa nama pencemaran, pencemaran di sungai, daripada kilang lah, buang sisa toksik yang apa nama berbahaya. Kemudian air itu dirawat, jadi terpaksa ditutup dia punya punca air tu. Jadi pihak yang bertanggungjawab terpaksalah mencatu bekalan air, mencatu bekalan air. Mencatu ni maksudnya dia macam mana, contoh je aku bagi, contohnya air yang ada macam dekat Perak ni, lembaga air Perak hari ni dia buka untuk Kota Lama kanan dulu, maksud dia, besok Kota Lama kiri. Dia main gila-gila macam tu lah. Dia maksud dia tak bagi semua sekali. Okey. Sebab bekalan air tak banyak. Jadi dia kawal secara apa nama? Bagi secara berperingkat-peringkat. Okey. Jadi itulah dia maksud dicatu. Okey. Dia apa nama? Dia kontrol bekalan air tu, supaya orang kata mencukupi untuk setiap orang, tapi tak banyak lah, kena orang kata ala kadar, yang mana bila berkurangnya bekalan air ni, kegiatan harian pun susah, paling kesian tengok kalau yang mana di bandar tu duduk flat tinggi-tinggi je, lepas tu nak ambil dekat lori tangki air ni, aduhai kata, itu naik lift, belum cerita kalau lift rosak lagi, aduh, bayangkan, kata kalau ambil air ni bukan untuk mandi sangat, untuk orang kata untuk minum dan juga masak je. Okey. Terpaksalah, Jadi kita bersyukur kawasan kita ni tak adalah masalah air macam tu,
sampai nak kena kata apa, tahap kata turun apa nama apartmen semua tinggi gitu wujudlah Kuala Kangsar ni tak ada rumah apartmen. Okey. Okey. Jadi yang kedua kesan ke atas tanah. Nampak ni merekah ni, tanah kering kontang sampai merekah sebabnya air tak ada, kemarau lah tu okey. Menyebabkan tanah menjadi kering kontang dan mengubah tekstur tanah. Tekstur ni maksud dia rupa bentuk dia. Rupa bentuk tanah yang ranta cantik dah jadi merekah-merekah. Itu tekstur tu panggil corak dia. Okey. Masalah ini memberi kesan terhadap kegiatan pertanian. Contohnya tanam padi. Okey. Jadi susahlah kalau berlaku kemarau, padi nak tanam pun susah. Padi ni kemarau tak boleh. Kalau lebih air sangat pun tak boleh. Sebab itulah padi ni dia pelepasan air ni dikontrol oleh empangan, okey, dan juga tali-tali air lah, ada kuncinya. Dia tak boleh terlampau banyak air dan setiap masa dia ada timing tertentu dia. Okey. Kemudian yang ketiga, kepupusan flora dan fauna. Okey. Flora tumbuh-tumbuhan, fauna haiwan. Nampak di sini, nampak ikan mati. Sebab apa? Air tercemar. Bukan sebab kurang air, sebab air tercemar. Ini masalahnya. Bila pihak-pihak tak bertanggungjawab membuang sisa-sisa toksik ke sungai ataupun ke laut. Okey. Apa yang kesan dia? Ketidakseimbangan ekosistem. Maksud dia apa nama? Ekosistem ni maksud dia benda hidup dan juga benda bukan hidup lah. Okey. Jadi terganggu lah. Ikan dah mati, manusia nak makan apa? Macam tu lah kan. Lepas tu pula makin bertambah lah apa nama, kitaran ekosistem tu tak betul. Jadi manusia tak ada sumber makanan yang mencukupi. Okey. Dah lah ikan pun tak boleh nak makan. Lepas tu air pun tak boleh nak minum. Jadi pencemaran air juga memberi kesan buruk kepada hidupan akuatik. Akuatik yang ni ikan dan juga tumbuhan-tumbuhan dalam air. Okey. Yang ketiga. Nampak di sini dia ada cerita tentang ikan mati akibat sungai tercemar. Di Jasin, Melaka tahun 2016. Okey. Yang keempat, kalau kita lihat memudaratkan manusia disebabkan penyakit bawaan air. Okey. Penyakit daripada air yang tercemar. Contohnya di sini dia bagi taun. Okey. Taun ni biasa lalat bawa taun ni, demam kepialu. Bahaya penyakit bawaan air ni. Macam virus boleh, nasib baik coronavirus tak ikut air. Kalau tidak, entah lagi ramai. Okey. Tapi apa-apa pun kita berjagalah kita punya kesihatan kita dengan baik. Okey. Kita tengok kat sini. Yang ni leptospirosis. Sejenis penyakit zoonosis, penyakit berjangkit daripada haiwan kepada manusia. Okey. Macam itulah dia. Boleh baca. Jadi dia berjangkit daripada binatang ke manusia. Macam coronavirus katanya kelawar. Tapi sebenarnya tak ada lagi dia punya apa nama kajian menyeluruh. Kalau H1N1 itu babi. Okey. Dia tahu dah dia punya ni. Dan ada lagi beberapa binatang dia sebagai pembawa, dia vektor, pembawa virus ni. Tikus, contohnya air kecil tikus boleh menyebabkan macam kelumpuhan otot. Macam tu, sampai tahap macam tu. Sebab air kencing dia tu ada
virus. Tu kadang-kadang bahaya juga tu kalau kita tengok kolam-kolam air ni tikus kencing dalam tu. Kadang-kadang bukan kata di kolam air ni, di rumah kita tikus kadang-kadang merata ni, dia kencing merata, lepas tu kita pula tak tak buat pembersihan ke, kita tak tahu kadang-kadang kan. Jadi bekas-bekas kecil tikus tu kena pada kita. Dia boleh jadi macam sakit kepala, sampai tahap orang kata nak lumpuh lah. Sebenarnya sehingga tahap meninggal pun ada. Okey. Kemudian yang kita fokus yang kedua, langkah-langkah mengurangkan kesan krisis air. Okey, nak kurangkan lah. Nak menangani terus susah. Kita boleh kurangkan. Okey, ada 5 langkah di sini. Kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama, memelihara dan memulihara kawasan tadahan hujan. Okey. Di sini kita kena faham konsep pemeliharaan. Yang ni maksudnya pelihara, jaga. Kita jaga kawasan tu. Pemuliharaan, repair, baik pulih balik. Kawasan yang rosak tu, tanah yang yang gondol ke disebabkan pembalaan, kita buat pulih balik. Okey. Sebab apa? Sebab kawasan tinggi, kawasan bukit bukau adalah kawasan tadahan hujan. Sebab tu kita lihat air terjun datang daripada bukit. Air terjun macam Ulu Kenas, macam itulah. Ulu Kenas apa panggil tu lagi ni lah air sungai. Okey. Kemudian penjagaan dan pengekalan kawasan tadahan hujan penting untuk memastikan sumber air yang selamat dan juga bersih. Sebab kita banyak punca air kita daripada bukit bukau dan gunung. Okey. Contoh dia bagi kat sini, kawasan di Empangan Pedu, 160,000 hektar digunakan untuk Empangan Pedu. Empangan Pedu ni untuk air untuk domestik dan juga pertanian, sawah padi. Okey, itu cara dia. Pelihara, jaga. Pulihara, pemeliharaan, kita repair. Okey. Kalau kita dah tebang pokok tu, tanam semula. Dan kawasan-kawasan yang gondol tu kita buat dipanggil ladang hutan. Tanam anak-anak pokok kecil-kecil, lepas tu biarkan sampai jadi hutan balik. Yang kedua, kuat kuasa undang-undang. Kuat kuasa undang-undang untuk mengurangkan kesan krisis air ni. Undang-undang tu penting. Contohnya, bila kita ada undang-undang, jadi orang akan patuh lah. Macam COVID-19 lah, ada SOP tu kan, undang-undang tu kan. Siapa langgar undang-undang kena bayar saman. Macam tu lah. Jadi bila kuat kuasa undang-undang, penguatkuasa akan memantau, nampak, industri-industri yang membuang sisa toksik ke sungai, ke longkang ataupun ke sungai, tanpa dirawat. Okey. Jadi diorang akan mengenakan tindakan undang-undang, saman ataupun hukuman penjara dan sebagainya lah. Kemudian selain pada buang sisa toksik, pemantauan juga dibuat terhadap penggunaan baja kimia dan juga racun serangga. Maksud di sini, walaupun kita boleh guna baja kimia dan racun serangga, tapi berpada-pada. Maksudnya ikut sukatan dan juga ikut piawaian yang ditetapkan. Okey, tak boleh kata lebih-lebih, over sangat. Kena ikut dia punya kadar dia. Okey, kalau dia berpunca daripada pertanian, kena saman jugalah, sebab tidak ikut saranan yang ditetapkan. Okey, yang ketiga, merawat air kumbahan. Okey, bagi nampak sikit.
Merawat air kumbahan. Air kumbahan ni maksud dia air daripada kita apa nama di rumah kita lah. Air yang masuk ke sinki semua tu, yang kita dah basuh-basuh apa, makanan ke apa ke, termasuklah air kita buang air lah. Okey, yang kita buang air tu, itu adalah air kumbahan. Okey, dari air kumbahan ni dia akan menapis, dia akan menapis bahan pepejal, kemudian air yang dah dirawat tu dilepas ke sungai balik. Tu supayanya orang kata selamat digunakan. Okey. Okey, jadi kalau contoh kat Malaysia ni, kalau apa nama, di KL contohnya, Indah Water di Kuala Kangsar ni macam tak ada pula. Di Kuala Kangsar ni dimandatkan di bawah MPKK. Okey. Okey, kalau contoh ni Indah Water, dia akan merawat air. Dia ada loji apa nama? Bukan loji air macam lembaga air Perak tu, itu lain. Okey, itu. Yang ni loji najis ni biasanya. Okey. Dia merawat air kumbahan, dia bau lah. Yang keempat, antara yang boleh dibuat, meneroka air bawah tanah. Okey. Air bawah tanah ni sebenarnya ada banyak, tapi hanya setakat 3% saja yang diteroka. Sebab apa tak banyak diteroka? Kos, maksudnya kalau mengambil air di permukaan lebih mudah. Air di permukaan ni macam di sungai, di tasik, lebih mudah berbanding di bawah tanah, lagi banyak nak kena korek. Okey. Jadi tapi kita boleh teroka, kalau boleh teroka lebih-lebih lah, sebab kita banyak sumber air bawah tanah sebenarnya. Okey. Macam ni tengok, nampak telaga tiup, dia sedut air bawah tanah ni terus masuk ke tangki. Kalau dulu-dulu caranya kita korek buat perigi lah, tapi sekarang ni zaman dah moden, boleh mesti sedut air dia. Yang kelima, kempen kesedaran alam sekitar. Kempen ni sangat penting. Dalam pelajaran geografi berkempen, kemudian di radio dan juga TV pun, media massa, dan juga di media sosial pun juga, banyak kerajaan buat kempen, mendidik kita tentang pentingnya menjaga alam sekitar, terutama bab ni dalam konsep menjaga kebersihan air. Macam zaman cikgu dulu ada kelab, satu kelab dia panggil Brigade Sungai. Maksud dia kelab ni dia ada aktiviti dia untuk menjaga kebersihan sungai, gotong royong bagi jaga bersih. Okey. Jadi banyak pihak yang pihak kerajaan ada, yang bukan NGO, bukan kerajaan pun ada, media massa juga macam TV, radio, memainkan peranan penting untuk menyedarkan orang awam kita lah. Okey. Itu saja untuk hari ini. Jadi jadi apa yang anda perlu buat, cikgu dah buat nota ringkas di sini, nampak? Nota ringkas. Kemudian lepas nota ringkas, anda jawab soalan latihan dalam buku yang samalah. Okey, buku geografi panjang tu. Okey. Isi tempat kosong ni dengan jawapan yang diberi. Jawapan dekat bawah ni. Jawapan ada dekat bawah ni. Kamu pilih jawapan ni, masukkan dalam tempat kosong. Lepas tu kamu snap nota ni dan juga latihan ni dengan handphone kamu send pada WhatsApp cikgu. Okey jadi cikgu akan ni check lah, kamu punya kehadiran kamu berdasarkan hasil nota dan juga latihan yang kamu snap hantar pada cikgu. Itu saja.
Sekian, terima kasih. Okey.